Salam Malaysia Madani，大家好，欢迎收看那巴鲁尼新闻，我叫 Beverly Anastasia Lim。Pembiayaan lebih 5 bilion ringgit telah disalurkan kepada lebih 290,000 usahawan PMKS tahun ini. Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi KUSKOP melalui agensi-agensinya berjaya menyalurkan pembiayaan berjumlah 5.19 bilion ringgit kepada 292,530 usahawan perusahaan mikro, kecil dan sederhana PMKS dan koperasi tahun ini. Menterinya, Datuk Iwan Benedict berkata, pada tahun ini, KUSKOP juga berjaya melahirkan 83,361 usahawan PMKS baharu. Kebanyakannya menerima pembiayaan daripada Amanah Ikhtiar Malaysia, Tekun Nasional, Bank Rakyat, SME Corp, Pernas dan Institut Keusahawanan Negara, INSCAN. Beliau berkata, ia adalah tambahan kepada 1.17 juta usahawan PMKS sedia ada di negara ini. Sedia ada, dan pada saya ini merupakan satu pencapaian yang besar kerana kita telah melahirkan lebih daripada 83,000 usahawan mikro, usahawan kecil, usahawan sederhana yang baru. Tahun ini, KUSKOP juga telah memperkenalkan beberapa program dan inisiatif baharu untuk membangunkan lagi usahawan di negara ini. Kita juga telah melaksanakan beberapa inisiatif baru. Antaranya kita mulakan di Sabah dan Sarawak. Skim pembiayaan usahawan tamu untuk peniaga kecil yang berjualan di tamu-tamu mingguan, di pasar-pasar malam. Dan kita bercadang untuk kembangkan di seluruh negara selepas mendapat sambutan yang sangat memberangsangkan. Dan kita juga telah melancarkan program pembangunan usahawan mikro madani dengan dana 100 juta ringgit yang diberikan tambahan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Dan ini kita sasarkan akan memberi manfaat kepada lebih 20,000 orang usahawan. Beliau berkata demikian dalam temu bual secara langsung menerusi Selamat Pagi Malaysia di TV1 sempena setahun bersama Kerajaan Madani KUSKOP di Angkasa Puri RTM di Kuala Lumpur pada Khamis. Iwan berkata pada tahun ini KUSKOP juga telah menggubal pelan tindakan, dasar dan garis panduan berkaitan pembangunan usahawan dan koperasi. Kita telah melancarkan beberapa plan, contohnya plan pembangunan penjajah dan peniaga kecil kita lancarkan. Plan pempemulihan usahawan informal kita lancarkan tahun ini juga. Dan plan strategik pembangunan PMKS juga kita lancarkan pada tahun ini. Ini antara highlight yang saya ingin kongsikan. Selain daripada itu, kita juga telah meneruskan program pembangunan usahawan franchise dan juga program galakan ekspor kepada syarikat-syarikat PMKS kita. Katanya lagi, menerusi kerangka ekonomi madani, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim meletakkan wawasan besar kepada KUSKOP untuk mengantarabangsakan industri PMKS negara dan menjadikannya jago serantau. Kalau kita melihat kepada data PMKS di negara kita, setakat Disember 2022, daripada 1.17 juta perniagaan berdaftar PMKS, 78% itu adalah perusahaan mikro. Jadi kita kena mengambil tumpuan untuk membina perusahaan sederhana, perusahaan kecil yang boleh memberi impak yang besar. Bagaimana kita mencapai wawasan kerajaan, wawasan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri untuk menjadikan PMKS ini jago serantau dan juga untuk kita mengantarabangsakan PMKS kita.
Dalam hal ini, Iwan berkata kementerian akan meningkatkan penyertaan PMKS dan koperasi dalam industri berimpak tinggi untuk pengembangan dalam rantaian bekalan domestik dan rantaian nilai global. Antara industri berimpak tinggi yang telah dikenal pasti adalah pertanian pintar dan aero angkasa. Kita telah mengambil keputusan, mengambil pendirian untuk memberi tumpuan. Yang pertamanya untuk kita membangunkan industri yang berimpak tinggi di kalangan PMKS kita dengan memberi tumpuan kepada sektor-sektor seperti aero angkasa, pertanian pintar, peranti perubatan, elektrik dan elektronik, otomotif, industri halal, gas dan minyak, bioteknologi. Inilah sektor-sektor industri berimpak tinggi yang kita mahu bangunkan di kalangan PMKS kita. Iwan berkata, bagi mempersiapkan industri PMKS negara ke peringkat antarabangsa, kementeriannya menyediakan garis panduan pematuhan amalan alam sekitar, sosial dan tadbir urus ESG untuk industri berkenaan yang akan dilancarkan dalam masa terdekat. Ia bagi memenuhi syarat ditetapkan pasaran besar dunia seperti Amerika, Eropah dan Jepun. Jadi apa yang kita laksanakan adalah menyediakan garis panduan pematuhan ESG, Environment, Social, Governance, ESG di kalangan PMKS kita karena pasaran-pasaran besar di dunia ini telah mensyaratkan pematuhan ESG sebagai kriteria yang penting untuk mana-mana produk dan perkhidmatan memasuki pasaran tersebut. Pasaran Eropah, pasaran Amerika, pasaran Jepun, pasaran Australia dan pasaran yang lain. Dan saya pikir kita akan galakkan. Kuskop anjur jualan Mega Madani sempena sambutan setahun Kerajaan Perpaduan. Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi Kuskop akan menganjurkan jualan Mega Madani sempena program setahun bersama Kerajaan Perpaduan pada 8 hingga 10 Disember ini di Stadium Bukit Jalil. Menterinya Datuk Iwan Benedik berkata, sepanjang program 3 hari itu, 8 segmen jualan Mega akan dilaksanakan, iaitu jualan ramah, jualan madani koperasi, jualan agroh madani, jualan MyGrocer at wilayah, jualan usahawan, jualan aneka rasa madani, jualan food trucks dan padanan perniagaan. Beliau berkata setiap segmen akan dilaksanakan oleh pelbagai kementerian. Ia termasuk Kuskop, Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup serta Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan. Diskaun 30% harga barangan menanti pengunjung ke jualan Mega Madani. Dan di antara manfaatnya adalah harga barangan itu kita jual sehingga 30% lebih murah daripada harga pasaran. Kita kata harga ramah lah. Harga ramah, harga madani. Jualan rahmah, jualan madani koperasi dan jualan agro madani itu harganya sehingga 30%. Mengikut item-item barang-barang yang kita jual pada sepanjang program 1 tahun Kerajaan Madani inilah. Beliau berkata demikian dalam temu bual secara langsung menerusi Selamat Pagi Malaysia di TV1 sempena setahun bersama Kerajaan Madani Kuskop di Angkasa Puri RTM di Kuala Lumpur pada Khamis. Kuskop melaksanakan beberapa inisiatif bagi memulihkan semula perniagaan usahawan yang terjejas. Dalam usaha membantu usahawan yang terjejas akibat pelbagai faktor, termasuk pandemik COVID-19 dan kenaikan harga barangan, Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi Kuskop menerusi agensi di bawahnya melaksanakan beberapa inisiatif bagi memulihkan semula perniagaan mereka. Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi, Datuk Iwan Benedik berkata, antara langkah itu ialah menyediakan bantuan pinjaman kewangan seperti skim-skim pembiayaan di bawah Tekun Nasional dan skim pembiayaan ikhtiar di bawah Amanah Ikhtiar Malaysia, AIM. Pertama, menyediakan bantuan pinjaman kewangan antaranya seperti skim-skim pembiayaan di bawah Tekun Nasional dan skim pembiayaan ikhtiar
di bawah Amanah Ikhtiar Malaysia. Agensi-agensi pembiaya di bawah Kuskop juga telah mempermudahkan proses permohonan dengan mengurangkan dokumentasi yang diperlukan dan memendekkan tempoh masa memproses permohonan. Iwan menjawab soalan Ahli Parlimen Kulim Bandar Baru Roslan Hashim pada sesi pertanyaan-pertanyaan Menteri MQT pada 23 November. Roslan bertanyakan usaha-usaha kementerian membantu usahawan yang terjejas, termasuk usahawan yang terpaksa gulung tikar. Selain itu, Iwan berkata, Kuskop juga bekerjasama dengan agensi kaunseling dan pengurusan kredit AKPK untuk pelaksanaan program intervensi peluang kedua bagi membantu usahawan yang berdepan dengan masalah pengurusan kewangan yang serius dan berisiko muflis. Pada tahun 2022, seramai 664 orang usahawan telah diberi kesedaran mengenai ketersediaan peluang kedua menerusi pelbagai inisiatif yang disediakan oleh kerajaan. Daripada jumlah tersebut, seramai 40 usahawan telah dipilih untuk mengikuti program bimbingan khas InScan selama 4 bulan yang bermula pada 17 Oktober 2022. Iwan berkata, SME Corp juga telah memeterai memorandum persepahaman MOU dengan AKPK pada 3 Februari lalu sebagai usaha membantu perusahaan mikro, kecil dan sederhana PMKS dalam pendidikan dan pengurusan kewangan dan kredit. Kerjasama strategik ini dilihat dapat membantu dan memudahkan PMKS membuat keputusan dalam menguruskan kewangan secara bijak dan berhemah, terutama selepas era ataupun semasa pasca pandemik ini. Sementara itu, Iwan berkata, kejayaan Kuskop melahirkan usahawan baru adalah hasil daripada pelaksanaan Pelan Strategik Kuskop melibatkan 12 inisiatif yang dilaksanakan untuk membangunkan usahawan-usahawan baru tahun ini. Pada tahun ini, daripada 12 program yang kita laksanakan khas untuk membangunkan usahawan-usahawan baru. Antaranya Sahabat AIM Usahawan Baru, program Tekun Usahawan Baru, program peningkatan franchise, program bimbingan asas bisnes ataupun startup coaching, program Dropship in Agent, program Graduate Mentoring Program, Tunas Usahawan Belia Bumi Putra, program penempatan latihan kerjaya dan keusahawanan bagi graduan TVET, program usahawan perantis antara lainnya. Katanya, kira-kira 8.85% usahawan gulung tikar pada April 2020 selepas terkesan akibat pandemik COVID-19 dan kenaikan harga barangan. Kuskop bercadang menambah pusat pengedaran koperasi di Sabah dan Sarawak di bawah inisiatif penstabilan harga. Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi Kuskop melalui Suruhanjaya Koperasi Malaysia SKM bercadang menambah 5 lagi pusat pengedaran utama atau Distribution Centre DC koperasi di Sarawak dan 1 di Sabah pada tahun hadapan. Menterinya Datuk Iwan Benedict berkata langkah di bawah cadangan inisiatif penstabilan harga barangan keperluan asas melalui gerakan koperasi ini bagi memastikan bekalan barangan di kedai-kedai koperasi seperti Coopmart sentiasa konsisten serta membantu penstabilan harga barangan keperluan seharian di kawasan pedalaman selain menjanah pendapatan koperasi. Kita juga mempunyai program pemerkasaan rantaian bekalan koperasi skop, iaitu bertujuan untuk menaik taraf Coopmart sebagai pusat pengedaran koperasi untuk meningkatkan kapasiti operasi dan menambah bilangan DC bagi mengurangkan kos logistik. Ianya melibatkan pemberian geran bantuan sehingga RM300,000 yang akan disediakan kepada ataupun diberikan kepada koperasi-koperasi yang layak untuk kita angkat ataupun naik taraf menjadi distribution center. Beliau berkata demikian ketika menjawab pertanyaan lisan Ahli Parlimen Batang Sadong, Rodia Sapi yang bertanyakan dapatan kajian menilai keberkesanan subsidi dalam mengurangkan kos pengangkutan barangan dari Semenanjung Malaysia ke Sabah dan Sarawak.
Menurut Iwan, pemberian subsidi pengangkutan untuk barangan keperluan harian dari Semenanjung Malaysia ke Sabah dan Sarawak menerusi gerakan koperasi dapat membantu menstabilkan harga barangan keperluan di kawasan luar bandar dan pedalaman. Dalam hubungan ini, Kuskop dan SKM telah mengenal pasti inisiatif serta mekanisme membantu penstabilan harga barangan keperluan asas yang melibatkan gerakan koperasi melalui penyediaan insentif bagi membiayai kos pengangkutan. Melalui cadangan inisiatif ini, pusat pengedaran ataupun sub pusat pengedaran koperasi serta outlet Kopmat di Sabah dan Sarawak akan dapat membantu menstabilkan harga barangan keperluan harian di kawasan pedalaman di samping membantu penjanaan pendapatan koperasi yang terlibat. Perincian inisiatif tersebut sedang diselaraskan di peringkat kementerian dan akan dikemukakan kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri untuk pertimbangan peruntukan dan tindakan penyelarasan yang selanjutnya. Menurut Iwan, cadangan inisiatif penstabilan harga barangan keperluan harian itu adalah bagi melengkapkan usaha yang dilaksanakan oleh Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN di bawah inisiatif Harga Ramah bagi menyediakan barangan keperluan harian pada harga yang lebih rendah. Pencapaian cemerlang usahawan Bumiputra menjadi pencetus inspirasi kepada usahawan lain. Pencapaian cemerlang usahawan Bumiputra akan menjadi pencetus inspirasi kepada usahawan-usahawan lain untuk terus mencapai kecemerlangan yang sama. Sehubungan itu, Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi, Datuk Iwan Benedict mahu agar usahawan berjaya membantu usahawan-usahawan lain agar turut sama mencapai kecemerlangan pada masa akan datang. Dan saya juga berharap agar usahawan-usahawan yang tampil naik menerima anugerah selepas ini boleh menjadi pencetus inspirasi kepada usahawan-usahawan lain ataupun kepada komuniti, kepada rakyat kita untuk meneladani kepimpinan dan kecemerlangan kita dalam perniagaan ataupun dalam sektor keusahawanan. Negara kita memerlukan saudara-saudari sebagai pelengkap kepada wawasan besar kita untuk menjadikan PMKS kita ini jago serantau dan juga untuk kita mengantarabangsakan sektor perusahaan kecil dan sederhana. Beliau berkata demikian ketika berucap pada Majlis Anugerah Kecemerlangan Perniagaan Bumiputra BBEA 2023 di Kuala Lumpur pada Khamis. Turut hadir pengerusi BBEA Mahathir Mahzan dan Ketua Pegawai Eksekutif SME Corp Rizal Naini. Beliau berkata kementeriannya terbuka menerima pandangan dan cadangan daripada pelbagai pihak mengenai pembangunan keusahawanan untuk mencapai wawasan negara menjadikan PMKS jago serantau. Tanda sokongan saya selaku Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi kepada usahawan-usahawan kita yang menerima anugerah di kedua-dua majlis. Dan saya berharap dengan kehadiran ini dapat memberi satu petunjuk bahawa pimpinan negara dan terutama kami di kementerian boleh menjadi sebahagian daripada kerjasama yang melibatkan badan-badan bukan kerajaan seperti saudara-saudari. Dan itulah sebabnya saya memilih untuk hadir macam mana sekalipun jadual yang telah disediakan untuk saya. Saya memilih juga untuk hadir sebagai tanda keseriusan kita untuk bersama-sama dengan PMKS, para usahawan, para peniaga di negara kita untuk kita sama-sama membina Malaysia yang lebih baik pada masa depan. Pada majlis itu, lebih 60 usahawan Bumiputra, perniagaan dan personaliti korporat daripada pelbagai industri menerima pengiktirafan atas kecemerlangan perniagaan mereka. Yayasan Bank Rakyat YBR menerima anugerah kategori khas iaitu anugerah utama bagi kategori syarikat berkaitan kerajaan atas kecemerlangan program-program tanggungjawab sosial korporat. Anugerah diterima oleh pengerusi YBR Datuk Philip Lasimbang dan pengurus besar YBR Rizal Abdul Ghani. Selain itu, beberapa penyanyi legenda tanah air turut menerima anugerah atas sumbangan dalam industri muzik. Antaranya Datuk Ramli Sarip, Datuk Zainal Abidin dan Datuk Norah Arifin. Rakyat Dun Kedamaian terus disantuni dalam program Turun Padang Adun Kedamaian.
Hujan tidak menghalang Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Kadamayan, Datuk Iwan Benedict, meneruskan program Turun Padang, menyantuni dan menyampaikan sumbangan kepada penduduk kampung yang memerlukan bantuan di Kampung Terintidon, Kota Belud pada Selasa. Iwan yang juga Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi menyampaikan sumbangan khas kepada 3 orang penerima yang terdiri daripada orang kelainan upaya OKU dan warga emas yang terlantar sakit. Program Turun Padang menyantuni dan menyampaikan sendiri bantuan kepada penduduk Kadamayan yang memerlukan telah dimulakan Iwan sejak beliau menjadi wakil rakyat di kawasan itu dan akan diteruskan. Penyampaian bantuan katil boleh laras, bakul makanan dan keperluan khas dijayakan dengan kerjasama Kelab Kebajikan Kadamayan. Iwan turut menyampaikan jentera penuai padi sawah atau mini combine harvester untuk kegunaan petani di Kampung Tembutuan, Kota Belud. Jentera itu disampaikan kepada pengurusi penanam padi sawah secara organik Margaret Darusim. Jentera itu dibina oleh Tony Bung, Pusat Inovasi Create Borneo di Kampung Nampasan Penampang, iaitu sebuah badan bukan kerajaan yang diterajui oleh Adrian Nasimbang. Pembinaannya menggunakan peruntukan khas Iwan sebanyak RM50,000 selaku menteri yang disalurkan melalui Persatuan Suara Anak Negeri Sabah. Peruntukan itu dimanfaatkan untuk menyiapkan jentera penuai padi dan pengering tuaian padi serta bengkel latihan untuk mengendalikan jentera berkenaan. Iwan berkata, ini adalah sebagai tanda sokongan beliau kepada pusat inovasi tersebut untuk membangunkan jentera-jentera pertanian bagi kegunaan rakyat, sekaligus membantu menyelesaikan keperluan pesawat padi di Tembutuan. Ini kerana ketika melancarkan program penanaman padi organik di Kampung Tembutuan, beliau dimaklumkan antara kekangan petani adalah ketiadaan jentera penuai padi. Selain jentera tersebut, Iwan turut menyampaikan sumbangan touch point RM5,000 kepada Jawatan Kuasa Kemajuan dan Keselamatan JKKK Kampung Tambatuan. Ia bagi program gotong royong menyelenggara dan membaiki kerosakan jambatan gantung di kampung berkenaan. Wan An,